Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu minta maaf. Minggu ni cikgu tak boleh buat Google Meet sebab 3 hari berturut-turut cikgu kursus dan kursus tersebut memerlukan pembentangan. So, jadinya tak dapat lah. At the same time, cikgu kena bentang, nak kena meet lagi. So, tak dapat nak bagi komitmen lah. So, as usually, so cikgu akan bagi video dan kamu akan tengoklah dekat YouTube Okay, so untuk kita punya continue. Last week cikgu punya stick dah vektor. So last week ingat kita nak 3 markah kan. So actually yang tu yang paling penting lah untuk cikgu. Tapi untuk minggu ni kita punya khusus untuk ingat balik macam mana kamu menggunakan konsep magnitude. Okay, kita recall lah ni magnitude macam mana rumus dia. Magnitude cikgu simbol katakan vektor kita A, B, maksudnya punca kuasa 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ini yang pertama kita punya ulang kaji hari ni lah. Okay, yang kedua macam mana kita nak kira vektor unit. Okay, vektor unit yang mana simbol dia katakan AB tu simbol dia ada topi dekat atas. Itu yang dinamakan vektor unit. Okey, saya cikgu tersilap dulu. Okey, kaitannya vektor unit dengan magnitude. Okey, katakan AB ni, okey, dia ada topi macam tu. So maksudnya kat sini kita punya vektor which is vektor AB, so bahagi dengan magnitude. Okey, magnitude. Okey, sorry. Macam itulah. So ini simbol magnitude. So maksudnya kita bahagi dengan kita punya magnitude kat situ. Alright. So kemudian untuk hari ni juga kamu akan recall balik juga konsep yang kamu belajar fizik, laju dan sebagainya yang melibatkan soalan kibat. Dan kamu juga perlu tahu berkaitan dengan selari, which is kita menggunakan AB adalah selari dengan CD contohnya. So kita akan guna konsep K kat depan. K ataupun lambda lah, sesetengah buku guna lambda pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita recall balik konsep selari ni, kita nak cari K dekat sini. Okay, so kemudian macam mana kita nak baca daripada atas catatan tu, daripada titik dibagi, katakan titik B nya apa, okay, X, Y, macam mana kita nak state dia dalam bentuk XI plus YJ, okay, dalam satah catatan, okay. So yang ni kita belajar hari ni lah. Okay, so sedikit sebanyak at least kamu akan dapat 1 ataupun 2 markah lah. So kita pun tak tahu dia berada pada bahagian A ke bahagian B ke, pada kertas 1 ke kertas 2. At least kamu punya target mesti dapatlah 2-3 markah pun jadilah untuk vektor. Okay, so kita go through pada soalan seterusnya. Okey, ini adalah soalan kebat. Nampak dia sangat susah sebenarnya, nampak. Tapi bila kamu baca jalan perkiraan dia tak susah pun. Okey, so dia kata vektor kedudukan rumah samad, okey, adalah ini rumah samad. Okey, vektor kedudukan kampung samad ialah 30i negatif 30i tambah 35j. So jarak di antara rumah samad dan kampung samad diukur dalam kilometer. Okey. Kemudian kata Samad mahu buka puasa dengan ibunya. Okey, waktu buka puasa ada 7.20. So jika Samad bertolak pukul 7, okey, dengan laju seragam, maksudnya naik kereta tu dengan laju seragam 80 km. Okey, adakah Samad berbuka puasa tu tepat, maksudnya dia sempat tak sampai untuk buka puasa dengan ibu ayah dia, ibu dia lah. Okey, so maksudnya kat sini ni buka puasa dia 7.20. Kalau kita nak buka puasa, maksudnya kita kena sampai tepat 7.20 ataupun kurang 7.19 ke 7.18 ke. So tak boleh lebih pada 7.20. Okey, cikgu tambah sekejap. Okey, so daripada kita punya problem tadi, okey, katakan cikgu tulis kat sini ni rumah samad. Okey, rumah samad tadi dibagi adalah negatif 10i tambah 10j yang dia bagi tadi kan. Okey, so kemudian dia kata
untuk kampung Samad, okey, kampung Samad dia punya vektornya adalah negatif 30i tambah 35j. Okey. So dia kata dia bertolak pukul 7 tadi. Pukul berapa dia nak sampai kan? Sini dia bertolak pukul 7. Okey, dengan halaju 80 km per jam. Adakah dia sampai tepat-tepat 7.20 kurang atau lebih? Sebab dia nak buka puasa. Nak tentukan boleh buka puasa ataupun tidak. Okey. So now first of all kita cari. Bila dia kata macam ni kita tak tahu dia bermula pada mana. So kalau in case macam ni. Kita tak ada diagram, tak ada sebagainya. So kita boleh let's kan dia mesti bermula daripada origin. So bila origin asalan maksudnya kosong-kosong lah. Okay. So cikgu statekan katakan Samad, okay, kampung Samad tu. So cikgu state SK, katakan SK lah. Okay. Maksudnya dekat sini kita nak tahu vektor paduan daripada rumah Samad dengan kampung Samad. SK ni refer pada vektor paduan rumah Samad dan kampung Samad, which is maksudnya origin tadi yang cikgu kata. Daripada origin kampung tolak dengan origin rumah Samad lah. Okey. So origin kampung adalah negatif 30i tambah 35j. Okey. So tolak, kenapa tolak? Ingat balik kalau guna origin, cikgu selalu cikgu ajar ambil belakang, tolak depan. Senang nak ingat. Okey. Kemudian tolak dengan OS. OS ni adalah kita punya rumah Samad lah. So maksudnya tolak negatif 10i tambah 10j. Okey. So I kita simplify, negatif 30 tambah 10 jadi negatif 20i. 35j tolak 10j, so akan dapat 25j. Okey, ini. So ini adalah vektor paduan di antara Samad dengan kampung Samad lah. Okey. So now dia kata ini baru vektor paduan. So kalau kita nak cari nak tentukan masa, okey, bila nak tentukan masa kita recall balik belajar fizik ke kan. Halaju, kenapa kita kaitkan dengan halaju? Sebab kita ada halaju. Halaju adalah jarak bahagi masa. Macam mana kita nak menentukan jarak ni? Okey, sebab kita nak kaitkan dengan masa. Okey, so jarak ni adalah berkaitnya dengan magnitude yang kita belajar. Okey, so sekarang kita cari dulu magnitude. Yang inilah. So SK tadi vektor paduan kita. So kita cari magnitude which is okay, negatif 20 K kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 punca kuasa 2. Yang X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Okey, so kita akan dapat, okey, kamu tekan kalkulator punca kuasa 2, kemudian tekan tambah 2 ni punca kuasa 2, so kamu akan dapat 32.02. Okey, ini adalah kita punya magnitude. Okey, sekarang ni daripada formula ini kita nak cari masa kan. Ni yang kita nak cari masa. Sebab nak tahu pukul berapa. Maksudnya masa kita ubah formula ni halaju mai ke bawah. So ini maksudnya jarak bahagi halaju. Okey, so siapakah jarak? Kita tadi. Okey, siapakah jarak? Jarak adalah magnitude. Okey, so maksudnya 32.02 bahagi dengan halaju kita, which is halaju seragam tu 80 km. So kamu tekan kalkulator, kamu dapat 0.4 jam. Ataupun kalau dalam minit, kamu darat 60. Okey, 0.4 darat dengan 60, kamu akan dapat 24 minit. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak kira pukul berapa kan. Jadi, tadi kita bermula bergerak daripada pukul 7. So, maksudnya tambah 24 minit. Dia ambil masa daripada rumah dia nak sampai kampungnya adalah 24 minit. So, maksudnya Samad akan sampai 7.24. Jadi, conclusionnya dia tak boleh buka puasa. Kena tulis. Tak boleh buka puasa sebab dia sampai 7.24 dah melebihi
waktu buka puasa which is 7.20 lewat lah. Alright. So itu yang soalan ni dia simple tapi nya sebab dia bagi kebat so nampak macam cikgu susah. Okay, so the next soalan nombor 2. Okay, so dia kata rajah menunjukkan vektor A dan vektor B dihubungkan. Okay, ini adalah vektor bukan sifar. Okay, vektor bukan sifar. Okay, dan tidak selari. Okay, kamu boleh tengok kamu punya modul macam mana. Okay, vektor bukan sifar dengan vektor bukan selari ni maksudnya kaku, maksudnya dia tak ada selari apa semua. So nak cari nilai P dengan nilai Q senang saja. Syarat dia mesti P tolak 2. Okay, ni vektor A ni adalah sama dengan kosong. So maksudnya abaikan vektor ni, kita terus ambil P tolak 2 sama dengan kosong. So P sama dengan 2. Okay. Alright. So ini adalah P. Kemudian kita nak cari Q pun sama. Q kuasa 2 tolak 16 sama dengan kosong. So Q kuasa 2 sama dengan 16. Puncakan kuasa 2. Okay, ingat bila 16 ada plus minus ni punca kuasa 2 kan. So maksudnya kat sini okay, Q sama dengan 4 atau negatif 4. Bila kuasa 2 dia ada 2 nilai sebab dia adalah kuadratik. Kena ingat itu. Alright, so senang saja, just 3 marks saja kat sini. Okay, kita teruskan the next question. Okay, untuk 2B, ungkapkan OR. Ni just simple, selalu juga masuk. Student tak nak baca. Okay, apabila diberi suatu vektor dalam satah Cartesian. Cartesian ni maksudnya dalam paksi XY lah. Okay, kalau dia kata dari origin, OR ni mesti O origin tau. So, bila nak baca dalam bentuk vektor, just terus ambil kita punya titik yang diberi saja. So, that means soalan nombor 1 ni, ungkapkan OR, maksudnya titik X kita adalah negatif 5. So, jadilah negatif 5I, okay, tambah 12J. Sebab untuk dalam satah, Y refer pada J, kemudian X refer pada I. Okey, so itu terus dapat 1 mark lah. Okey, so yang kedua pula cara vektor unit. Tadi cik dah terangkan dah vektor unit. So OR maksudnya OR macam itulah kita punya topi. So kena kaitkan dengan magnitude. Okey, OR bahagi dengan magnitude OR, itu maksud dia. So OR kita dah ada dah yang ni. So now kita cari magnitude. Okey, cik salin kat ni ya. Okay, untuk cari magnitude, tadi cik dah kata X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So, maksudnya kat sini, negatif 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 puncakan kuasa 2. So, ini adalah rumus magnitude lah. So, kamu tekan kalkulator, okay, tambah dulu, kemudian puncakan kuasa 2. So, kamu akan dapat 13. Okay, ini adalah magnitude. So, berbalik pada soalan asal. Okey, so kita gantikan. Okey, cik tulis sini OR. Okey, kita punya simbol vektor unit. Okey, maksudnya kat sini OR. So OR ni kita ambil atas. So negatif 5I tambah 12J. Okey, 12J per dengan magnitudenya adalah 13. So, nak tinggal macam ni pun boleh ataupun kita asingkan negatif 5 per 13I tambah 12 per 13J. So, inilah jawapan dia. Simple saja. Okay. Alright, so kita terus pada soalan 3 ni. Cikgu dah terangkan dah A. Kamu dah bentangkan dah minggu lepas A. So, cikgu tak mahu sentuh dah. Last week kita dah terror dah how to state. Nak cari A, B, A, C dan sebagainya. So, kita terus pada soalan B. Okay. Just recall back balik. A, B last week kita dapat. Okay, mana cikgu kira tak lupa. Okay. 32X. Okay, tambah 26Y. Okay, ini adalah A, B kita dapat last week. Kemudian AC. Okay, kamu dapat 48X. Tambah 39Y. Okay, ini last weeknya. Alright, so B maksudnya bila dikata nak cari nisbah. Nisbah ini adalah perkadaran. Contohnya kalau cikgu kata berat Ali ada 2 kali ganda berat Abu contohnya. So 2 kali ganda tu refer pada K. So refer balik pada last year kamu belajar.
Bila nak tentukan nisbah ke, nak tentukan selari, so kita kena wujudkan macam ini. Okey, so AC sama dengan AC pula AB sebab dia state AB dulu kan. Okey, AB sama dengan KAC. Okey, kena wujud yang ni sebab konsep ni adalah kita nak cari berapa perkadaran dia ataupun nisbah kadaran, okey, ataupun selari. Okey, konsep-konsep ni kita nak guna. Alright. So kita masukkan balik yang ni AB which is cikgu sambung sini. Okey, 32X tambah 26Y ini adalah AB. K biar dekat luar sebab kita nak cari perkadaran. AC-nya adalah 48X tambah 39Y. Okey, bila dia kata nak cari ratio, maksudnya kiri dan kanan tu kita kena cari berapa kali ganda lah. So maksudnya X akan samakan dengan X, Y samakan Y. So bila kita samakan, maksudnya sama ada, contohnya cikgu cari X, okey, kamu cari Y, jawapan tetap akan sama, dapat K. Okey, so maksudnya 32X sama dengan 48KX. Okey, X ni kita boleh potong sebab kita bahagi kan. Jadi 48K sama dengan 32. So K kamu akan dapat, okey, 32 bahagi 48 akan dapat 2/3. Okey, 2/3 ni adalah nilai perkadaran sini. Makanya kita masuk balik dalam ini. Ni. So masuk dalam ni maksudnya AB sama dengan 2/3 AC. Okey. Kita tak disuruh buat dalam persamaan, kita disuruh buat dalam bentuk dotted ni, ratio ni. So sama je, kita ambil lah AB, okey, dotted AC. So sama dengan, okey, 2 dotted 3. Itu saja. Okey. Alright, so the next question. Okey, nombor 4. Okey, ni pun nampak je susah sebenarnya. Simple je soalannya. Bila kebat ni dia nampak serabut kan. Okey, dia kata guru, okey, sebelah sini adalah guru. Okey, sebelah sini adalah murid. Okey. So guru ni menggunakan tenaga 10I. Okey, murid 2 tolak KI. Okey. Dia kata jika tali itu tidak bergerak, maksudnya ini berada dekat tengah-tengah. Dia tak efek apa pun. Dia bukan ke kanan ke kiri tak. Maksudnya daya tu seimbang. Okey. So bila seimbang, dia dah jadi sama kosong lah. So cari nilai K sebab dia seimbang kan. Jadi maksudnya kita boleh state daya bagi murid sama juga dengan daya bagi F ni force kan, daya sama dengan daya bagi guru sebab dia seimbang. Jadi 2 tolak KI sama juga dengan 10I. Jadi I ni boleh potong lah. Okey, 2 tolak K sama dengan 10. Makanya K sama dengan negatif 8. Itu saja. Baby bangun. Kejap. Okey, so yang kumpulan yang B dia kata kumpulan menekan yang akan memenangi pertandingan tarik tali ni. Okey, tiada kumpulan, tiada pemenang lah. Cikgu ni. Okey, kenapa tiada pemenang? Okey, so kita tulis tiada pemenang. Okey. Datuk cikgu ni memang hang dah. Okey, tiada pemenang kenapa? Sebabnya dia seimbang kan. Kita punya daya kiri dengan kanan tu apa panggil ni? Sama kan. Daya guru dengan daya murid tu sama. So tiada pemenang sebab daya seimbang. Tulis macam tu pun boleh dah. Okey. Okey, paduan daya samalah. Alright. So for the next soalan 5. Okey, soalan nombor 5 ni pun cikgu dah terangkan last week. Kita punya A kita dah settle. So A kita dah cari, B, C dengan AD. So next kita nak tunjukkan bahawasanya soalan B ni, okey, yang ni yang 4 cikgu bagi tahu. Kalau siapa yang rasa susah, so jangan force lah, jangan stress.
So bagi cikgu, kamu dah dapat 3 markah kat depan tadi lah. Okay. So first of all, bila dia menggunakan K ni, maksudnya dia nak tentukan dia selari ataupun tidak lah. Okay. So kita ambil apa yang maklumat diberi, which is kita kata AF. Okay, AF sama dengan KAD. Okay. So kita kena cari, tengok nampak tak? AF, AF. Maksudnya dua benda yang sama. Okay, dia punya syarat kat sini. So kita kena selesaikan menggunakan persamaan serentak. So ini dijadikan persamaan pertama, ini dijadikan persamaan kedua. Tapi jangan lupa kena cari kita punya apa panggil ni? Vektor lah. Okay. So AF maksudnya KAD kan. So AF kita nak cari menggunakan vektor AD. So AD kita dah dapat masa soalan A, which is 9/4 X tambah 1/2 Y. Last week kita dah buat yang ni. So kita asingkan dia untuk vektor X dengan Y lah. 9/4 KX, okay, tambah okay, 1/2 KY. Okay, nampak perbandingan lah, okay, antara vektor X dan Y. Okay, ini yang pertama, akan jadikan persamaan pertama. So cikgu buat untuk persamaan yang kedua pula, guna yang ini. Okay, so AF, cikgu dia AF, ini jalan penggerak dia sangat panjang Okay, AS sama dengan satu jangan amalkan tak tulis benda lah. Apa saja yang kamu guna, sama ada hukum segitiga ataupun hukum segi 4 selari, poligon dan sebagainya tu kena tunjuk sebab kamu akan dapat markah. Okey. So AE plus HEB ni yang diberilah. So kita baca daripada situ AE kan. Sini AE. Okey, kita nak ambil yang ini. Okay, AE maksudnya mula pada yang kita state yang first. Okay, kita boleh state 1/3 AC sebab dia kata daripada gambar rajah yang diberi ni, okay, AC ni adalah 1, sini adalah 2. So kita kena guna ratio, nak kena guna which is 1/3. Kan, 1/3 dari siapa? Daripada AC. Macam tu. So HEB, sambung balik yang last week HEB. So macam mana nak cari EB? Okey, kita tengok mana EB. EB ke sini, EB kan, maksudnya mula pada E. So H memang letak kat luar lah. So EC, yang ni boleh guna macam-macam. So kita guna EC, okay, plus CB. Okay, EB, kita nak cari EB sini. So kita mesti mula pada E. So cikgu ambil EC ke sini So EC, okay, plus CB. Okay, alright. So pada sini kita kena simplifykan dia. AC nya adalah kita 2Y kan. So jadi 2Y kat sini tambah H. Okay, EC kita adalah 2/3 ni EC ni. Okay, 2 dari 3 AC. So AC kita tahu dia adalah 2Y. Okay, 2Y. So darablah ke sini 2/3Y ni. So CB pula. CB ke sini. Kita diberitahu CB mana. Kita cari A. Cikgu CB kan. So CB. Kita dapat BC yang last week punya. So BC nya adalah negatif 3X tambah 2Y. So kita terbalik lah. Okay. So terbalik kan. Yang last week kita dapat BC tau. So BC adalah negatif 3X. Okay. Yang last week kita cikgu ajar tu adalah 2Y. So dia nak CB. So terbalik lah. Okay. Kita letak negatif kan. So kita terbalikkan dia jadi 3X. Tambah jadi tolak 2Y. Okey. So settle bracketkan dia. Sebab ini H kat luar kan. Okey. So yang ni simplifykan. Kamu kena simplifykan dengan penuh keikhlasan lah. Okey. 2 darab 3. 2/3Y. Okey. Tambah ini ada Y. Ini ada Y. Kamu boleh simplifykan dia. Akan jadi. Okey. Cikgu buat macam ni. Cikgu kira terus ni Okey. Kena beringat lah.
Okey, per 3Y ni. Okey, kemudian okey, dah cikgu simplifykan. Cikgu dapat 3HX. Okey, cikgu susun siap-siap 3HX tambah, okey, kita faktorkan Y kat luar. Nak letak belakang pun boleh. Okey, letak belakang lah sebab dah biasa vektor belakang Okey, 2/3. Ini kan kita faktorkan Y ni sebab okey, tolak 2/3H. Okey, Y. Ni kan darab kat luar ni. So, kita tambah dengan yang ni lah. That's why kita faktorkan Y. So, nampak ada vektor X dan vektor Y. Ini adalah AF. Okey. Ini AF yang daripada persamaan pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey. So, bila dah ada dua-dua sama, maksudnya kita kena samakan yang pertama dengan yang kedua. Maksudnya X ini, okay, X ini kita samakan dengan X ini. Okey, so cikgu teruskan kat sini ya. So 9/4KX, okey, sama dengan 3HX. Daripada mana cikgu? Ni cikgu segi 4 ni dengan ini. So kita samakan X dengan X dulu. So X kita boleh potong sebabnya AB pula cikgu ni sini. Sekejap ya. Okey. H ni. Okey, ni H, ini X. So X ni boleh potong. So kita simplifykan kat sini. Okey. Okey, ini persamaan yang pertama dari X. Okey, kemudian kita boleh buat pula persamaan yang kedua dari Y. Okey, cikgu buat sebelah sini So Y maksudnya 1/2KY. Okey, ini Y ni kita akan samakan dengan Y ni. Okey. So maksudnya sebenarnya cikgu tak perlu salin Y pun boleh, tak masalah. Okey. Per 3 tolak 2/3H Y kat luar kan. Nak cakap kita bandingkan Y. So cikgu potong, cikgu padam siap-siap senang. So kita samakan ini. Okey. So daripada sini nampaklah kamu nak selesaikan daripada persamaan ni dulu pun tak ada masalah. Okey. So daripada sini okey, kamu gerakkanlah H dengan K dan sebagainya. Okey. So cikgu simplifykan daripada sini. Okey, kemudaraan 1/3K. So jadikan H apa panggil ni? Dalam sebutan. Okey. So, kamu akan dapat 9K sama dengan 4 darab 3H. Okey, yang ni daripada mana ni? Daripada sini je Okey, sini. Cuba satu saya, kamu tak faham dah pula. Okey, daripada sini 9K sama dengan 4 darab sini kan. Jadi 4 darab 3H. Okey. So maksudnya K, okey, 4 3 12 kan. So boleh simplifykan lah yang ni. Okey. So okey, cikgu simplify sini 9K tak nampak dah. Okey, 12H. Okey. Yang sini cikgu simplifykan 1/2K ni. Okey, cikgu darab. Okey, daripada sini okey, kamu akan dapat 9K sama dengan so cikgu simplifykan kat sini Kamu simplify satu-satu tau, orang pening kat sini. Okey, sekarang ni kita nak hilangkan 1/2 dulu. So maksudnya 1/2 mai sini jadi bahagi 1/2 lah. Okey. So K sama dengan bila kamu bagi dengan 1/2, 2/3 bagi 1/2, 2/3 bagi 1/2, kamu akan dapat 4/3 tolak 4/3 H. Okey. Saya cikgu tambah whiteboard. Tak muat. Okey, cikgu sambung tadi balik. Maksudnya yang first, yang persamaan pertama tu kita dapat 9K sama dengan 12 tolak 12H kan. Okey, yang tu yang pertama. Bukan yang ni. Kejap, yang cikgu dah darab dah. Kejap ya. Kejap.
Okey, daripada tadi cikgu sambung dulu dari pening. 3K sama dengan 4 tolak 4H ni persamaan yang kita dapat yang kedua tadi. Okey. Yang pertama tadi yang kita dapat 9 per 4K sama 3H tu. So dia jadi 9K sama dengan 4 dan 3 12H yang tadi. So sekarang ini yang persamaan pertama lah. So kita nak hapuskan H pun boleh, K pun boleh. So kita nampak kat sini K lah lebih senang sebab ini 9 ni 3. So maksudnya persamaan kedua ini kita darab dengan 3. Nak buat hapus pun boleh tak masalah. Nak buat gantian pun boleh. Okay, bila cikgu tambah kat sini darab 3 tu, so dia akan jadi 9K 4 3 12 4 3 12 jadi 12H. Okay. So ini gantikan balik dengan persamaan kedua lah. Okay, cikgu ambil dari sini sebab setelah kita darab dengan 3. So kita buatlah persamaan pertama tolak persamaan 2 pun boleh, 2 tolak 1 pun boleh, tak ada masalah. Okey. So, sekarang ni cikgu buat 2. Okey, sebab 1 dah atas kita buat 1 tolak 2. Okey, 1 tolak 2 maksudnya 9K tolak 9K potong 1 tolak 2. So kosong kat atas ni kosong So kosong tolak 12 jadi negatif 12 sebab kat atas ni tak ada nilai yang tak ada H. So 12H tolak jadi tambah 24H sama dengan kosong. So 24H sama dengan 12. So H sama dengan 12 bahagi dengan 24. So simplifykan dia jadi 12 2 1 per 2. Okey, so kita dapat nilai H. So now kita nak cari nilai K. So masukkan dalam yang pertama ni pun boleh, tak ada masalah. So jadi 9K sama dengan 12H. 9K gantikan H nya adalah 1 per 2. Okey, so kamu darab lah. Okey, 12 darab 1, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 9. So 6 per 9 sama juga dengan 2 per 3. Okey, so ini adalah soalan nombor 5 kan. Okey, so next kita pergi pada soalan nombor 6 sikit je lagi. Okey, so nombor 6, diagram shows the vector OA, OB dan OC. Okey, yang ni pun senang je ni. Okey, dia kata nyatakan OC. So OC kat sini, OC panjang sini. Okey, so kita nak cari OC, maksudnya jalan kita guna sini. Okey, sini kita kena guna vektor B dengan vektor A tau. Okey, nak sampai sana kena guna hukum segitiga lah. Okay, kalau cikgu buat sini sampai sini, cikgu tarik sini, tak ada vektor daripada B ke C tau. Kita hanya ada B dengan A. A mesti straight macam tu, garis je, kena pembaris So maksudnya jalan yang kita sesuai untuk guna daripada sini ke sini. Okey, yang cikgu double ni bagi pekat. Okey, so kemudian kita ambil daripada titik ni naik ke atas. Okey, nampak tak selari vektor kita guna ni? Allah, tak cantik. Okey, vektor kita guna ni adalah selari dengan sini. Sebab apa kita guna langkah ini cikgu? Sebab kita nak guna vektor B. Sebab dia kata nyatakan dalam sebutan A dan B. So maksudnya sini ke sini adalah A. So ni 2 kali A. Jadi 2A lah. Okey, B sama tak? 1 2 1 2. Maksudnya sini B lah. Makanya OC sama dengan okey 2A tambah B. Macam tu. Okey. So tak ada kaitan cikgu positif ke negatif sebab ini kita kira kotak. So kotak naik atas ke kanan. So still dia positif. Alright. So itu yang A. Okey, yang B pula. Okey, soalan B. Okay, dia kata diberi bahawa V. Okey, yang ni dalam bentuk kolom vektor kolom. Selalu kita guna IJ kan. Okey, so W ada selari. Bila dia kata selari mesti kita kaitkan dengan K. So kita masukkanlah V sama dengan KW. So V siapa? Salin balik V. 1 tambah Q 6H tambah 3. Okey, ini adalah V.
So K perkadaran yang kita nak cari. Kemudian W adalah HQ. Simple je soalan macam ni. Okey, so maksudnya bila dia kata selari atas sama dengan atas ni. Ni atas tau. Okey, yang cikgu birukan dia. Yang ni K kena ambil sebab dia darab kan. Ni bawah. So dari 1 tambah Q sama dengan KH. K ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah 6H tambah 3 sama dengan KQ. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. So kita boleh buat gantian lah. Okey, nak guna hapus pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang cikgu guna gantian dari 1. Okey, maksudnya Q sama dengan KH tolak 1. Okey, dari 1 daripada persamaan 1 cikgu ambil. Okey, so cikgu gantikan dalam 2. Ni 2 kan? Cikgu gantikan dalam 2 maksudnya okey, 6. Kena sambung atas sikit. Aku dah tak muat. Okey, kita ambil balik ke atas ni. 6H tambah 3 sama dengan KQ. So KQ. Q adalah KH tolak 1. Okey, so kita darab lah. Okey, maksudnya cikgu sambung 6H tambah 3 sama dengan K kuasa 2H tolak K. Ini darab sini. Macam tu, okey. So dia kata ungkapkan H tau. Maksudnya H duduk depan. So kita kumpulkan H. Okey, cikgu kumpulkan H mai sebelah sini pun boleh, tak masalah. Okey, K kuasa 2H tolak 6H sama dengan 3. Okey, cikgu bawa yang ni ke sini. Yang ni ke sini. Kemudian K ni mai sini sekali dengan 3. So jadi 3 tambah K. So nampak dah H kan? So kita faktorkan H. Jadi K kuasa 2 tolak 6 sama dengan 3 tambah K. Okay, so H kita nak. Jadi H sama dengan 3 tambah K bahagi dengan K kuasa 2 tolak 6. So inilah jawapan dia. Dan soalan kata ungkapkan H dalam sebutan K. Alright, so the next last question. Okay, diagram 6 shows a vector AB is presenting a displacement. Okay, dia kata yang tadi soalan ni macam tadi juga kita baca sebab dia kata sisi kita ni adalah refer pada 1 cm. So 1, 1, 1, 1 lah. Okay, so find the magnitude. Gunalah hukum segitiga. Daripada sini ni A ke B. Maksudnya sini okay, naik atas. Okay, naik atas. Okay. So berapa unit? 1, 2, 3, 4. So 4 unit. Naik atas 1, 2, 3, 4. So 4 unit lah. Okay. Maksudnya kita dapatkan magnitude AB sama dengan okay, magnitude kuasa 2 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay. So kamu simplifykan. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 5.6. Okey, ini dapat magnitude. So soalan tanya magnitude dah selesai. Dapat 2 markah. Okey, kat sini 1 markah, kat sini jawapan 1 markah. Okey. Oh, the next. Okey, soalan ni sorry, soalan ni soalan sebiji sama. So cancel soalan ni. Soalan ni sama dengan soalan nombor 2 Nombor 2A tu. Okey, tersilap. Okay, so the last one C. Given, okay, dia beri vector unit. Siapa vector unit? Cikgu dah kata ni ada topi kat atas kan. Ni dia tak bagi, tak state vector unit apa topi dia sebab dia dah guna ayat kat depan ni. Okay, so vector unit 4i tambah KJ. Cari K. So K siapa? K ni adalah vektor bagi V lah sebenarnya. Okay, dia sebenarnya adalah vektor V. Macam mana kita nak cari magnitude ni kat bawah ni? Punca 41 ni dapat dengan cara kita mengkuasa 2kan X, which is X ni adalah I kan. 4 kuasa 2 tambah dengan K kuasa 2 punca kuasa 2. Ni adalah kita nak dapatkan magnitude. Okay, benda yang sama sini. So kita kuasakan 2. Sini pun kita kuasakan 2. Potong-potong. Jadi hilanglah. So maksudnya 4 kuasa 2 jadi 16 tambah K kuasa 2. K kuasa 2 lah sama dengan 41. So K kuasa 2 sama 41 tolak
16 adalah 25. So, K punca kuasa 25. Kamu akan dapat ingat bila punca kuasa 2 dia ada plus minus. So, K adalah 5 atau negatif 5. So, inilah jawapan dia. Alright. So, habis untuk hari ni. So, vektor kita dah habis. Ingat dalam PDPR, walaupun PDPR, bila cikgu dah ajar, bila bersemuka nanti memang cikgu takkan ulang dah sedetail-detailnya. Okay. Sebab cikgu nak fokus untuk bersemuka adalah 5 tajuk yang lain. Okay. So, jangan lupa buatlah. Tak ada printer, boleh salin, tak ada masalah. Okay. So, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.